Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menghuraikan beberapa kepentingan hutan paya air masin terhadap ekosistem. Sebelum tu saya akan menghuraikan serba sedikit berkenaan dengan ekosistem. Jadi ekosistem ni ialah satu sistem interaksi terhadap dua komponen, iaitu benda yang hidup seperti hidupan, tumbuhan, manusia dan sebagainya, dan juga benda yang bukan hidup seperti batu, air, udara, tanah dan lain-lain. Jadi setiap komponen ni memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan keseimbangan ekosistem. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan hutan paya masin. Jadi biasanya hutan paya masin ni kita jumpa di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk. Mengapa ia dikatakan bersaliran buruk adalah kerana air di situ tidak dapat diserap oleh tanah dan sentiasa bertakung. Dan kawasan di situ juga berlumpur dan terlindung, tetapi akan ditengalami air laut ketika air pasang. Okey, biasanya tumbuhan yang hidup di sekitar hutan paya masin ni seperti pokok bakau, pokok nipah, lenggadai, tumbuh merah, paku pakis, gelam, ramin, jonggong dan nibung. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini akan hidup di kawasan hutan paya masin. Tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan paya masin juga mempunyai kawasan-kawasan tersendiri seperti kawasan yang menghala ke laut. Akan hidup beberapa spesies tumbuhan seperti pokok nipah dan pokok bakau dan sebagainya. Dan seterusnya kawasan menghala ke darat seperti pokok nibung dan pokok pakis dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan menyeraikan beberapa kepentingan hutan paya air masin terhadap ekosistem. Jadi yang pertama adalah ia membekalkan nutrien kepada invertebrata, plankton dan alga, yang mana ia merupakan sumber makanan kepada ikan dan hidupan-hidupan akuatik. Okey, mengapa ia dikatakan begitu? Kerana ekosistem bakal yang mengembalikan biogenesis organik ke dalam kita nutrien melalui proses perebutan. Jadi melalui proses perebutan daun-daun, ia akan menghasilkan nutrien kepada plankton, semua organisma seni. Jadi yang kedua adalah ia dapat memastikan kejernihan air yang mengalir ke laut. Jadi seperti yang kita tahu, hutan paya air masin ni ia merupakan pembendung sedimen, bertindak sebagai penapis kepada kualiti air dengan merangkap sedimen dan bahan-bahan lain sebelum dibawa masuk ke laut. Sedimen yang dimasukkan di sini adalah seperti batuan-batuan kecil, batuan-batuan sederhana, sampah sarap dan semua benda-benda yang tidak diperlukan oleh hidupan. Jadi semua bendasi-bendasi ini akan ditapis oleh akar jangkang yang terdapat di pokok bakau, dan air yang bersih akan disalurkan ke laut. Jadi yang ketiga adalah hutan paya masin ini menjadi habitat kepada hidupan akuatik dan juga hidupan daratan. Hal ini kerana hidupan akuatik lebih terjamin keselamatannya ketika proses pembiakan berlaku, kerana terdapat pokok bakau yang mempunyai akar jangkang dapat menjamin hidupan tersebut daripada ancaman-ancaman luar. Terakhir adalah ia dapat menstabilkan kawasan di pinggir laut dengan melindungi kawasan tersebut daripada tindakan ombak dan juga ribut petir. Okey, biasanya apabila bencana alam berlaku seperti tsunami, ia akan menghasilkan rintangan air yang sangat kuat, rintangan ombak yang sangat kuat, dan ia dapat dihalang oleh akar jangkang di kawasan paya air masin, dan ini dapat mengurangkan kerosakan harta benda di kawasan pertempatan di sekitar kawasan tersebut. Jadi kesimpulannya, kita mestilah memelihara semua hidupan semula jadi seperti hidupan akuatik, hidupan daratan, tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan, semua yang terdapat di bumi ini kerana ia banyak memberikan manfaat kepada kita. Sekian, terima kasih daripada saya.